أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Juraij. Kisah Juraij ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Juraij ni Yahudi, Bani Israel. Tuan-tuan, bila sebut Bani Israel, Yahudi, tuan-tuan bayang hari ni yang bunuh, yang tuan-tuan kena ingat, hampir separuh para rasul adalah Bani Israel. Hampir separuh. Asyik kan? Banyak kan? Dan Nabi pernah bercerita ada seorang mujahid, pejuang yang berjihad fi sabilillah. Dia adalah Bani Israel. Dia berjihad fi sabilillah selama 1000 tahun. Apa tuan-tuan? 1000 tahun. Allahu Akbar. Para sahabat bila dengar Nabi sebut 1000 tahun berjihad, tuan-tuan, 1000 tahun bukan bekerja, bukan jadi pengetua sekolah. 1000 tahun 1000 tahun berjihad fi sabilillah. Para sahabat bila mendengar Nabi cerita tu hadis sahih. Para sahabat kata, ya Rasulullah, 1000 tahun berjihad? Ya. Jauhlah kami dengan ibadat dan ketaatan yang dia buat. Maka turun kepada umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Itu cerita dia. Kedua-dua hadis itu adalah sahih. Antara Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah bernama Juraij. Tuan-tuan, Juraij ini nama beliau. Yang sebut tu adalah Rasulullah. Dalam Bukhari pun ada hadis ni, dalam Sahih Muslim pun ada. Dia rajin beribadat. Dia ada seorang ibu. Setiap hari ibu dia datang dengan dia, bersembang dengan dia. Kadang dia ziarah ibu dia, kadang ibu dia datang ziarah dia. Dan dia beribadat di dalam sauma'ah dia, dalam mihrab dia. Tengok tuan-tuan, tadi saya dah sebut tempat ibadat khusus. Tadi saya dah sebut tempat ibadat khusus. Pakat buat tuan-tuan. Ustaz Ahmad Rizam pun pernah nasihatkan saya kan. Dia kata ustaz kena buat satu tempat khas. Kemudian Juraij ini beribadah. Dia ziarah ibu dia hubungan yang baik, tak ada masalah. Sehingga pada satu hari dia sedang solat, ibu dia datang. Dia tengah semayang. Semayang tu semayang sunat. Ni bukan saya sebut kan. Semayang itu semayang nafilah, tatawwu'. Salatu nafilah atau salatu tatawwu' ni solat sunat. Dia semayang, ibu dia datang panggil, Juraij. Juraij, kau nak buat macam kita panggil kan? Tentang berlakon lah macam mana pun, no? Panggilan. Juraij dengar ibu dia. Lalu dia berkata, ya Rabb, ummi wa salati. Ya Allah, di antara solat dan ibuku. Khusyuk dia, suka dia, tenggelam dia dalam kemanisan beribadat ketika tu. Tuan-tuan, semayang tuan-tuan, solat. Solat ni ibadat nombor 1 yang paling tinggi sekali. Yang paling cepat membawa satu orang untuk menghadap Allah. Ibadat yang paling cepat untuk membawa seseorang itu sampai kepada Allah ialah semayang. Sebab tu kalau ada orang semayang, kalau kemudian ada orang baca Quran tepi tu baca dengan suara yang kuat, maka bacaan Quran itu haram. Zikir itu haram sebab dia mengganggu orang yang solat. Tuan-tuan, no? Sebab solat dia lebih tinggi. No? Dan solat dilakukan sejak rasul-rasul yang terdahulu, bermula Nabi Adam alaihissalam semayang. Waktu Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan anak dia di tengah padang pasir, yang kalau seminggu duduk di situ confirm mati, Nabi Ibrahim minta dengan Allah, ya Allah, jadikan isteri dan anak aku itu di kalangan mereka yang tidak tinggalkan solat. Yang tidak tinggalkan solat. Ketika Isa ibn Maryam dipertuturkan mulutnya ketika dia bayi,
antara benda yang Isa bin Maryam alaihissalam sebut, Allah berpesan kepada aku untuk tidak meninggalkan solat dan zakat. Solat. Juraish seorang anak yang saleh, orang yang banyak ibadahnya, sehingga semua Bani Israel sebut tentang ibadat dan kewalian dia. Semayang. Tapi bila ibu dia panggil, Juraish, dia seronok semayang. Dia kata, Ya Allah, aku suka dengan solat ni, Ya Allah. Dan itu ibu aku. Tapi dia teruskan solat. Ibu dia balik. Ibu dia datang lagi. Kemudian lepas tu, wallahualam lah, lepas tumbuk cabai ke goreng ikan ke, contohlah ni, datang balik Juraish, mungkin nak panggil makan. Juraish, ibu dia tahu dia sedang solat. Kemudian ibu dia balik. Kemudian ibu dia datang kali yang ketiga, panggil Juraish. Juraish masih lagi solat. Dan Juraish tidak menghentikan solat dia. Tuan-tuan tengok mulut ibu power mulut ibu Dia kata, Ya Allah, la tumituhu, jangan matikan Juraish hatta yanzura, sehinggalah dia berjumpa ila wujuhil mumisatiz zawani, dengan wanita jalang yang buat dosa terang-terangan. Marah, ibu ni marah. Anak wali, kita tengok anak seorang waliullah, orang cukup besar, dia buat sedikit kesalahan. Apa dia kesalahan anak tu? Apabila dipanggil oleh seorang ibu, dan ketika itu kita sedang melakukan solat sunat, maka si anak tu wajib untuk berhenti dan menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang anak kepada ibu dia. Kerana melakukan kebaikan dan ketaatan kepada ibu hukumnya wajib, dan semayang yang dia buat itu hukumnya sunat. Mendahulukan yang wajib lebih utama dan lebih perlu daripada sunat tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebabkan dia tak berhenti. Bukan salah tuan-tuan, bukan dia sepak ibu dia, bukan dia sikit je. Tapi nak kata doa ibu, doa ibu itu tajam sejak daripada Allah mula menciptakan bumi ni sampai kiamat. Bukan ibu sajalah, ibu dan ayah. Sebab tu ibu-ibu jangan keluar perkataan tak elok. Tengok anak dia nakal, apa macam beruk pun. Dia sebut macam beruk, anak tu jadi beruk, jadi nakal macam beruk. Tuan-tuan, mulut ibu, mulut ayah, jangan sebut perkataan tak elok. Ibu Juraish ni bukan dia tak redha dengan anak dia, bukan dia murka pun. Marah ibu, tuan-tuan, marah ibu. Ibu kan cepat. Kalau nak marah kan, Ya Allah, tukarkan dia jadi emas. Untunglah juga. Jadi seketul emas. Banyak kilo tu kan. Contohlah saya melawak tu. Jadi ibu ni bila dia marah, keluar perkataan tu, Ya Allah, jangan matikan dia sehingga dia melihat wanita jalang yang melakukan dosa terang-terangan. Mumisat ni perempuan yang melakukan dosa terang-terangan, wanita jalang. Satu hari dia solat, tuan-tuan, satu kumpulan yang orang-orang jahat ni, mereka bagi semangat kepada satu orang wanita jalang yang cantik, yang diketahui kecantikan dia, tuan-tuan, wanita yang diketahui umum kecantikan dia, dan dia diketahui oleh semua orang dengan zina dia. Kira kampung tu tahu dah, wanita ni memang zina dengan lelaki ni, berzina dengan lelaki ni, dan dia cantik. Satu kumpulan pergi hasut dia, kamu cuba goda Juraish. Cuba goda Juraish. Dah kamu handal sangat, cuba goda Juraish. Cabar aku nak goda Juraish, aku akan goda dia. Habis, tuan-tuan. Maka wanita cantik tuan-tuan, bukan 79 Wanita yang cantik
yang memang kemahiran dia goda lelaki tu, dia goda lelaki ni, dikenali umum. Dia pun pergi ke tempat ibadat Juraij. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia pun pergi ke tempat ibadat Juraij dan dia menggoda Juraij. Dan yang dirahmati Allah, godaan dia tidak dilayan oleh Juraij. Alhamdulillah. Tuan-tuan ingat, senangkah di dalam satu bilik lelaki dengan perempuan yang cantik, kemudian kita tolak godaan? Orang lain tak ada, tuan-tuan, orang lain tak ada, dua orang tu je. Dan free. Wanita yang datang tu free. Tak perlu bayar pun. Disebabkan kedudukan Juraij yang tinggi, keikhlasan dia beribadat kepada Allah, tenggelam dia dalam kemanisan beribadah, kata para ulama tafsir, dia tengok sekali pun tidak kepada wanita tersebut bila wanita itu datang. Wanita itu datang masuk, tuan-tuan, dan goda dia. Sikit pun dia tengok, maka wanita ni marah. Perempuan kan, tidak pernah ditolak pelawaan dan godaan dia. Maka dia pun marah, dia pun keluar rumah. Dekat dengan tempat ibadat Juraij ada seorang pengembala kambing lelaki. Dia pun geram, dia goda pengembala kambing itu. Akhirnya mengandung wanita ni. Selepas 9 bulan dia melahirkan anak. Bila orang tanya, ini anak siapa? Dia kata anak Juraij. Marah dia sebab goda tak dapat. Dia wanita cantik, wanita muda. Takkan kenapa Juraij tolak? Subhanallah. Maka bila lahir, dia pun beritahu, man abuhu Juraij. Orang pun pergi dekat tempat ibadat, orang tak tanya Juraij, orang robohkan dulu rumah ibadat dia. Manusia. Tuan-tuan, tanya dulu, tanya, selidik dulu. Pergi ke tempat ibadat dia, mereka robohkan rumah ibadat dia. Habis roboh, Juraij tanya, masya'nukum, kenapa kalian robohkan rumah aku? Kamu berzina dengan wanita sekian-sekian. Nama dia disebutkan. Wanita tu terkenal. Kamu berzina dengan perempuan sekian-sekian. Sehingga dia dapat anak. Bila dapat anak, kami tanya dia anak siapa? Dia sebut anak kamu. Maka bertanya Juraij, aina as-sabi? Di mana anak itu? Bayi, tuan-tuan, bayi baru dilahirkan. Aina as-sabi? Dia pun ambil. Bawa perempuan tu, bawa sabi. Tanya perempuan ni, anak siapa? Perempuan tu kata, anak kamu. Da'ni hatta usalli. Tuan-tuan tengok, berikan aku sedikit masa untuk aku solat, menyembah Tuhanku. Semayang, tuan, semayang cukup dahsyat. Tuan-tuan, datang masalah tak jumpa jalan keluar, tuan-tuan, semayang. 2 rakaat tak selesai, 4 rakaat tak selesai, 6 rakaat tak selesai, 8 semayang. Pasti Allah buka, mesti. InsyaAllah. Ini jaminan. InsyaAllah Allah mesti buka. Mujarab, tuan, mujarab. Da'ni usalli, da'ni hatta usalli. Dia kata, berikan aku masa untuk aku semayang. Tuan-tuan tengok, dia masuk, dia pergi satu tempat, dia pun solat. Dia pun datang, lalu dia pegang perut budak tadi ataupun badan budak tadi, dia cucukkan dengan jari ataupun dengan tongkat dia. 2 riwayat. Fata'ana as-sabi bi usbu'ihi aw bi 'asah. Hadis tu sebut macam tu. Dia pun cucuk, bukan cucuk kuat kan. Dia cucuk itu dengan jari ataupun dengan tongkatnya. Lalu dia tanya, ya sabi man abuk? Wahai bayi, siapa ayah kamu? Bayi itu pun sebut fulanunir ra'i. Dia sebut nama dan dia kata pengembala kambing. Dia sebut nama sekian-sekian, dia kata pengembala kambing. Maka orang pun tangkap pengembala kambing tu dan tangkap wanita tadilah, tuan-tuan. Dan itulah bayi kedua yang dipertuturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan.